Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita teruskan dengan bahagian kelima daripada topik pengenalan kepada pengkalan data. Okey. Jadi untuk kita mereka bentuk pengkalan data, sudah pasti dia ada dia punya rules lah. Okey, seperti mana kita dah lihat daripada ilustrasi sebelum ini bahawa apabila bekalan data tidak direka bentuk dengan betul, maka ada pelbagai anomali akan berlaku. Okay? Dan anomali ini berlaku akibat daripada isu data redundancy lah, iaitu berlakunya masalah update, insert dan juga delete. Okay. Jadi antara asas dalam mereka bentuk pengkalan data ialah dia kata every column must be single valued. Okay. Maknanya kita tidak boleh ada pelbagai data dalam satu kolom lah. Okey, jadi contohnya kalau kita balik kepada ilustrasi kita, maknanya kalau dalam contoh ya, kita tengok jadual yang salah ni. Okey, contohnya di dalam, kalaulah kita nak reduce ya. Okey, di kolom di dalam row 101 ni, iaitu sales invoice pada sini kepada NG DNG. Jadi kita masukkan item, kita tak boleh masukkan item 10, kemudian item 50 begitu. Kalau kita ada yang lain pun kita tak boleh masukkan. Kalau kita masukkan begini, bermakna dalam satu kolom ni telah ada dua value, bukan satu value. Okey. Jadi dalam database tidak boleh begini, dia mesti satu value. Jadi sebab itulah jadual kita akhirnya akan jadi begini. Maknanya kita separatekan line di dalam jadual sales inventory ni, kita separatekan line untuk sales invoice nombor 101 untuk item 10 dan sales invoice nombor 101 item nombor 50. Jadi kita boleh letak quantity. Maknanya kita tak boleh combine macam ni. Nanti quantity pun kita kena combine, unit price pun kita kena combine, mesti amount kita combine, tak boleh. Okey, dia mesti itulah. Okey, seterusnya primary key must contain data. Okey, setiap jadual mesti ada khususnya jadual asas mesti ada primary key, dan setiap primary key mesti ada data. Okey, bermakna kalau kita lihat ilustrasi kita tadi, kalau kita tengok dengan dalam yang betul, okey, untuk jadual customer number lah dia punya primary key. Maka kalau kita tambah rekod, macam kita tambah rekod Abu tadi, maka kita tak boleh biarkan customer number tidak ada nombor. Kita mesti masukkan. Kalau kita masukkan ikut sequence, kita masukkan 154, ataupun tak semestinya ikut sequence pun. Kalau kita masuk 999 pun tak apa. As long as yang ini, primary key ni mesti unik. Tidak ada rekod, tidak ada dua rekod yang mempunyai nombor yang sama lah untuk primary key dia. Okay. Dan ini macam ni cara kita buat dia. Okay. Tetapi, kalau kita lihat di dalam jadual sales inventory, nampak tidak unik. 101 lagi, kemudian 102 lagi, 102 lagi. Okey. Untuk jadual yang seperti ini, kalau kita lihat ini ialah jadual gabungan ya. Ini jadual inventory, ini ialah jadual sales. Okey, ini ialah jadual seolah-olah gabungan pada sales inventory, tetapi gabungan ni sebenarnya dia menyimpan data yang berbeza. Yang sini dia masuk data penting di sini ialah quantity. Dia nak nyatakan apakah quantity untuk item 10 di dalam invoice 1. Jadi sebenarnya as a combination dia unik. Dua ini ialah primary key untuk jadual sales inventory. Kedua-dua kolom ni ialah primary key ya. Dan kita akan explain kemudian. Okey, jadi itu satu. Okey. Dia kata yang ketiga, foreign keys must contain the same data as the primary key in another table. Okay, foreign key mesti mempunyai data yang sama seperti di dalam seperti primary key di dalam jadual yang asal dia lah. Okay, apa maksud ayat di sini?
maksudnya ialah kalau kita lihat di sini okey, di dalam jadual sales ni ada customer number. Okey, di dalam jadual sales ni customer number. Customer number ni ialah foreign key. Okey. Jadi bila kita masukkan satu sales, katakan kita masukkan sales 106 dan adalah detail-detail dia, kan, sales person dia. Bila kita nak masukkan customer number tu mesti satu nombor yang sini mesti nombor yang wujud di dalam primary key jadual yang asal. Okey. For customer number ni ialah foreign key yang berasal daripada customer table. Jadi di sini kalau kita masukkan 154 tak boleh ya. Sebab kalau bila dua-dua jadual ni link ada hubungan, bila komputer dia rujuk balik sales 106, dia lihat customer number 1554 dan dia rujuk balik dalam jadual customer, dia tengok tidak ada 154. So tak boleh macam ni ya. Dia mesti nombor di sini mesti benda yang wujud di sini. Maknanya kalau kita nak masuk 154 di sini, kita perlu masukkan dulu 154 di sini, iaitu abu lah. Barulah kita boleh masukkan di sini 154. Maknanya foreign key di sini nilai dia mesti nilai yang wujud di dalam jadual yang asal lah. Okey, itu maksud dia. Okey. Yang keempat, all other attributes must identify characteristics characteristic of the record identified by the primary key. Okey. Sifat-sifat lain atau kolom lain di dalam jadual tersebut mesti menggambarkan satu sifat bagi entiti yang dirujuk melalui primary key lah. Okey, apa yang dia maksudkan di sini? Kalau kita atribut lain, contoh atribut lain seperti customer name, street, city. Okey, atribut lain ni mesti menggambarkan sifat yang ada kepada rekod yang dirujuk melalui nombor ni. Jadi contohnya kalau alamat satu jalan 2 ni, oleh kerana dia adalah kolom di dalam jadual ni dan dia duduk di dalam lajur baris 151 ni, maka ini mesti satu sifat yang ada pada 151 ni. Okey. Dia duduk di Bandar Berbangi mestilah satu sifat yang ada pada 151, duduk di Selangor mesti adalah sifat pada 151. Okey, yang ni although ini aplikasi dia tak apa jelas, tapi ini sebenarnya agak ini very intuitive lah. Okey. So itu dia punya tu dia. Okey. Okey. Jadi dalam proses untuk menyediakan jadual tadi kita lihat bahawa asalnya kita ada jadual yang tak betul tu kan. Kita ada jadual yang panjang tu, tapi jadual tu kita dah illustrate bahawa dia akan ada anomaly. Jadi proses kita membina jadual-jadual yang betul yang tadi jadi 4 jadual menggunakan secara satu kaedah ni menggunakan kaedah normalizing ya. Okey, menggunakan kaedah normalizing, iaitu dia kata di sini bahawa asalnya satu jadual digunakan di dalam untuk semua data di dalam pengkalan data, tetapi jadual tersebut akan dipecah-pecahkan lah. Okey, jadual tersebut akan dibahagi-bahagikan, dipecahkan kepada multiple tables, kepada jadual-jadual berasingan, dan bila dipecahkan saja maka akan wujudlah primary key foreign key integration. Maka akan wujudlah hubungan bagaimana untuk kita hubungkan satu jadual dan satu jadual menggunakan primary key dan foreign key seperti mana yang kita tunjuk tadi. Dan akhirnya bila jadual-jadual yang telah selesai diasing-asingkan dan telah menjadi database yang berfungsi, yang itu dipanggil sebagai decomposed tables are in third form ataupun 3NF. Okay, third normal form. Dan sebenarnya kalau dalam akademik dia ada lagi pergi kepada 4 normal form dan sebagainya, tetapi biasanya dalam secara praktikal orang akan pergi setakat 3 normal form lah. Tetapi untuk tujuan perkuliahan kita dalam subjek ini, kita tidak menggunakan teknik normalizing ya untuk kita reka bentuk pangkalan data kita.